Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi pernah menyebutkan bahawa di antara perkara yang disukai oleh Nabi tentang dunia ini ialah antaranya ialah wangian. Jadi seperti mana yang kita maklum, wangian ini merupakan salah satu daripada sunnah, bahkan kesukaan baginda Nabi SAW, kerana wangian itu sendiri mempunyai banyak kelebihan dan juga manfaat. Dan di antara kelebihan-kelebihan ataupun manfaat wangian, seperti mana yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau menyebutkan bahawa wangian itu sendiri mempunyai khasiat untuk minda kita serta menjaga kesihatan kita. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, beliau menyebutkan bahawa bau-bauan yang harum itu merupakan suatu yang disukai oleh Rasulullah SAW. Pengaruhnya amat memberi kesan kepada penjagaan kesihatan dan juga mampu mencegah pelbagai bentuk gangguan penyakit dan faktor-faktor penyakit dengan sebab kekuatan secara semula jadi yang terdapat padanya. Jadi apabila kita mengetahui bahawa wangian-wangian ini mempunyai khasiat-khasiat dan kelebihannya, maka seharusnya dan sebaiknya kita selalu mengenakan wangi-wangian, terutamanya apabila kita keluar ataupun kita beribadat ataupun dalam apa juga urusan seharian. Dan yang menariknya tuan-tuan puan, apabila kita menyebutkan tentang wangian dan kita cuba kaitkan dengan ilmu perubatan Islam, maka kita akan dapati bahawa wangian juga merupakan salah satu daripada cara untuk kita membenting diri kita daripada gangguan jin, terutamanya jin yang kafir. Kerana apa? Kerana jin itu sendiri tabiatnya ataupun fitrahnya dia tidak suka kepada bau-bauan yang wangi. Disebutkan bahawa jin itu di antara makanannya ialah asap, dan dia suka duduk di tempat-tempat yang kotor dan juga busuk. Jadi sekaligus membawa suatu pemahaman ataupun secara mafhum mukhalafahnya, kita terbalikkan pemahaman itu bahawa jin dia tak boleh sekiranya kalau kita ini sentiasa berbau wangi, apatah lagi kalau bau-bauan itu daripada haruman kasturi ataupun bau-bauan daripada bunga-bungaan dan juga tumbuh-tumbuhan. Jadi tuan-tuan puan, saya nak berkongsi kepada tuan-tuan perempuan cara bagaimana untuk kita menggunakan wangian sebagai salah satu ikhtiar untuk kita selain daripada mewangikan diri sendiri, tetapi insya-Allah akan jadi membenting diri kita daripada gangguan-gangguan jin. Jadi seperti mana kita maklum bahawa jika kita ini sentiasa berwangi-wangi, maka jin tidak suka dan malaikat suka kepada wangi-wangian. Dan insya-Allah saya nak mengajar kepada tuan-tuan perempuan bagaimana cara untuk kita menerima wangian dan juga cara menggunakannya. Baik. Disebutkan dalam hadis bahawa Rasulullah SAW berpesan kepada kita, seandainya kalau seseorang itu memberikan raihan ataupun wangi-wangian, maka janganlah kita menolaknya. Jadi bagaimana sekiranya ada seseorang yang memberikan kepada kita wangian, tak kisah apa jua wangian, minyak atar ke ataupun kasturi ke, apa saja jenis wangian, maka apa reaksi kita dan bagaimana kita ingin adab-adab menerimanya. Baik, jadi sebagai contohnya dekat sini, ini adalah wangian kasturi, kasturi bidara. Ini adalah keluaran sedekah. Jadi saya nak tunjuk contoh bagaimana untuk kita menerima wangian. Di seandainya ada orang memberikan wangian kepada kita, maka salah satu daripada sunnahnya ialah yang pertama, kita jangan tolak, kita menerimanya. Jadi kita nak terima dengan cara yang macam mana? Kita menggunakan tapak tangan kanan. Jadi biasanya orang dia ambil minyak wangi, dia guna belakang, tapi sebenarnya yang sunnahnya seperti diajarkan oleh guru-guru kita, kita menerimanya dengan tapak tangan kanan. Jadi kita guna tapak tangan kanan ini untuk menerimanya. Jadi ada banyaklah kaedah-kaedah untuk kita sapu di mana, tetapi berdasarkan apa yang kami pelajari, jadi kita kongsikan kepada tuan-tuan perempuan insya-Allah. Kalau contoh tuan-tuan perempuan tahu
cara yang lain, silakan. Ini adalah salah satu daripada kaedah saja. Baik. Jadi katakanlah kita terima wangian, ini kalau orang tuangkan dekat kita, maka kita ambil, kita gosokkan dan kita sapukan di janggut, di kening, di belakang telinga dan juga di seluruh tubuh badan kita. InsyaAllah, kalau sekiranya kita ini tuan-tuan dan puan, memang jenis, katakanlah memang ada simptom-simptom gangguan dan sebagainya, insya-Allah dia akan memulihkan dengan cara yang perlahan dan sekaligus ianya akan membantu membina semangat, keyakinan diri dan juga akan menjadikan diri tuan-tuan dan puan sentiasa bersih, dan paling penting ialah wangian itu sentiasa disukai oleh malaikat dan juga salah satu daripada sunnah Rasulullah. InsyaAllah akan ada keberkatan, akan ada kelebihan yang kita sendiri akan rasai insyaAllah. Di selamat beramal, tuan-tuan dan puan, boleh jadikan kaedah ini sebagai salah satu daripada bentuk protection ataupun kaedah untuk kita ikhtiar daripada terkena gangguan sihir, jin, ain dan sebagainya insyaAllah. Dan yang terakhir, sekiranya tuan-tuan dan puan ingin mendapatkan wangian di sini, saya menggunakan wangian kasturi bidara daripada Sidrakeh. Jadi tuan-tuan dan puan boleh dapatkan di link bawah ini. Dan kepada siapa tuan-tuan dan puan yang pembeli yang terpantas, kita akan berikan sebuah buku yang berkenaan dengan perubatan Islam. Jadi buku ini tuan-tuan dan puan merupakan buku keluaran Terapi Sakinah. Dan di dalam buku ini tuan-tuan dan puan boleh tengok macam-macam ilmu, macam-macam kaedah ataupun petua-petua yang mana diambil daripada alim ulama, daripada Quran, daripada hadis berkenaan dengan cara-cara kita berubat. Jadi antaranya tuan-tuan dan puan, dekat sini ada masalah berkaitan dengan anak kita demam, sakit kepala, sihir, masalah-masalah susah nak belajar, mandul dan sebagainya. Dan ini kita akan berikan secara percuma kepada yang terpantas insya-Allah. Dan kita akan berikan tuan-tuan dan puan yang set combo ini dalam tempoh yang terhad, dan insya-Allah mudah-mudahan ianya akan menambahkan ilmu dan menjadikan kita orang yang sentiasa mencintai kebersihan dan juga kesihatan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.